Selamat datang saya ucapkan dan juga pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, so pertama sekali saya rakamkan ucapan terima kasihlah yang tak terhingga kepada Barisan Jawatan Kuasa Program Potensi Pelajar Cemerlang GRID Jabatan Matematik Bilangan 2 2022 yang diketuai oleh Saudara Howard. Okey, dan peneraju program kita pada kali ini iaitu Saudari Nur Atira Natasha binti Muhammad Rizaimi serta seluruh AJK yang terlibat secara langsung maupun tak langsung. Okey, dan atas usaha mereka akhirnya alhamdulillah terlaksana jua satu lagi program kecemerlangan pelajar yang kita nanti-nantikan pada setiap bulan ya. Dan sebagaimana yang semua sedia maklum, bersama-sama kita pada malam ni merupakan panel jemputan yang istimewa yang juga merupakan alumni pelajar Jabatan Matematik yang berusaha Dr. Muhammad Ikram bin Zakaria daripada ambilan mana ya Doktor? Saya ambilan Januari 2011. 2009? 2011. 2011, itulah tu. Sebab saya pernah mengajar sekali kan. Dulu saya pernah mengajar beliau dan juga saudari Chok Ting Jun yang ambilan Jun 2018 yang juga baru sahaja menamatkan program PSMP yang juga merupakan bekas saya. So selamat datang semua. Okay, kedua-dua mereka ni sebenarnya adalah insan-insan hebat lah. Okay, seperti macam Dr. Ikram, tahu-tahu je dah ada PhD kan pada usia yang sangat muda dan saya rasa sangat dahsyat dan sangat bangga dengan bekas pelajar ni. Okey. So, dan saya pun dulu masa pernah mengajar beliau, saya rasakan bahawa Dr. Ikram ni dulu memanglah dikenali sebagai pelajar yang sangat aktif, sangat bermotivasi, sangat peramah. Kalau masuk kelas tu memang dialah yang orang kata sangat menonjol berbanding rakan-rakan yang lain. Okey, manakala saudari Jun pula, kita tahu bahawa pada tahun lepas beliau antara pelajar yang dapat 4 flat untuk kedua-dua sesi praktikum. Jadi sebab itulah kami jemput kedua-duanya untuk mewarnailah program perkongsian praktikum GRID kita dengan objektif utamanya iaitu untuk melahirkan lebih ramai lagi siswa guru yang cemerlang dalam praktikum dan yang pentingnya ialah mempunyai jiwa pendidik. Okay, kenapa kita panggil sebagai konsep GRID tadi? Seperti yang dikemukakan oleh Duckworth 2007, okay, dia merujuk, GRID ini merujuk kepada sifat ataupun karakter seperti kegigihan, kecekalan, ketekalan, usaha dan motivasi tinggi yang perlu ada pada seseorang individu sehingga mendorong beliau untuk lebih berjaya berbanding orang lain. Jadi dengan adanya ciri GRID ini yang saya percaya ada pada kedua-dua panel kita pada malam ni, okay, mereka mampu untuk mencapai apa yang diharapkan dan tentulah mampu bertahan dalam apa jua rintangan, cabaran yang dihadapkan dalam proses untuk mencapai matlamat tersebut. Justru saya tak nak buang masa lagi. Saya ucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua panel ya di atas kata kesudian untuk terus meraihkan program kita pada malam ini dan saya harapkan juga kepada pelajar-pelajar yang sama-sama mengikuti program ini akan mengikut jejak langkah kecemerlangan kedua-dua panel kita. Okay. Untuk makluman panel juga mulai Isnin minggu hadapan pelajar-pelajar kita ambilan Jun 2020 akan melalui fasa 1 praktikum dan sebenarnya inilah medan mereka yang sebenar untuk menonjolkan bakat untuk mereka mempersiapkan diri sebelum berpraktikum sebenar nanti. Jadi akhir kata untuk pelajar-pelajar yang lain juga saya ucapkan selamat kembali ke kampus pada minggu hadapan dan selamat meneruskan perjuangan yang belum selesai. Jadi tanpa lengahkan masa, saya serahkan semula acara kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih Puan Manisa atas ucapan sebentar tadi. Bagi tidak melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama membuka forum kita pada malam ini di bawah tajuk Perkongsian Praktikum. Sebelum bergerak lebih jauh, saya perkenalkan dahulu barisan panel kita pada malam ini.
Ahli panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Ikram bin Zakaria. Beliau merupakan seorang guru berjawatan PPP DG 41 dengan pengalaman mengajar selama 7 tahun dan kini sedang berkhidmat di SK Gombak Utara, Selangor. Untuk pengetahuan semua, Dr. Ikram merupakan alumni IPG KPT dengan ijazah sarjana muda perguruan bidang matematik dan beliau dengan cemerlangnya telah memperoleh ijazah sarjana dan PhD dalam bidang matematik di UKM. Walaupun usia beliau kini baru mencapai 31 tahun. Tahniah doktor dan selamat datang. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua tidak asing lagi, Saudari Chok Tin Jun. Sedia maklum, Saudari Jun merupakan alumni IPG KPT ambilan Jun 2018 dengan bidang teras matematik dan beliau telah dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang praktikum fasa 1, 2 dan internship. Tahniah Saudari Jun dan selamat datang saya ucapkan ke sesi forum kita pada malam ini. Diharap semoga perkongsian kedua-dua panel kita dapat memberi sinar baru kepada pelajar-pelajar bagi menempuh pengalaman praktikum pada minggu hadapan terutamanya. Izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Semasa praktikum, bakal guru akan dilatih dan perlu melalui sosialisasi dalam semua aspek berkaitan dengan profesion perguruan sama ada dalam maupun luar bilik darjah sebelum menjadi guru sebenar. Guru pelatih akan melalui pengalaman praktikal dan sistematik berasaskan sekolah. Dalam proses ini, guru pelatih dapat mempertingkat ilmu pengetahuan, kemahiran profesional, kemahiran generik serta membentuk sikap dan ciri-ciri sahsiah sesuai dengan profesion keguruan. Soalan pertama saya, seperti mana yang kita tahu, setiap pengalaman pasti ada cabaran yang perlu dihadapi. Bolehkah para panel kita, Dr. Ikram dan juga Saudari Jun, kongsikan apakah cabaran ataupun masalah yang pernah dihadapi berdasarkan pengalaman barisan panel kita sendiri dalam situasi sebagai guru dan bagaimana para panel kita mengatasi masalah tersebut. Kita silakan panel pertama kita, Dr. Ikram. Cubaan suara 1, 2, 1, 2, 3. Saudari pengerusi majlis boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh doktor, jelas. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang berusaha Encik Afian Akbar bin Mustam, Ketua Jabatan Matematik, yang dihormati Puan Manisah Muhammad Shah selaku penyelaras program potensi pelajar cemerlang GRID, barisan pensyarah yang lain, panel serta guru pelatih IPG Kampus Pendidikan Teknik. Baiklah, kita kembali kepada soalan yang telah diberikan oleh saudari pengacara sebentar tadi, iaitu cabaran atau masalah yang dihadapi semasa kita memegang jawatan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan grade 41 atau lebih dikenali sebagai PPP DG 41. Okay, sebelum saya nak menceritakan ataupun berkongsi sedikit cabaran ataupun masalah, saya nak bawa sedikit pengalaman semasa saya berpraktikum ketika di semester 5, 6 dan juga 7. Okey, saya lihat cabaran dan masalah kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu cabaran dan masalah sebelum kita berpraktikum, dan yang kedua semasa kita berpraktikum, dan yang ketiga selepas kita berpraktikum. Okey, pertama, cabaran sebelum kita berpraktikum. Okey, selalunya bila kita nak pergi praktikum kali pertama, kita selalu akan cuba untuk mendapatkan maklumat-maklumat sama ada dengan senior ataupun dengan rakan-rakan kita. Jadi kita akan dapat pelbagai cerita dan pelbagai maklumat. Dan ada kalanya maklumat-maklumat yang diberikan oleh rakan-rakan kita ini kadang-kadang dia akan memberi satu masalah dan cabaran kepada kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Okay, kadang-kala bila kawan kita balik ataupun senior kita menceritakan pengalaman mereka berpraktikum di sesebuah sekolah, okay, contohnya sekolah tu ada masalah. Okay, sekolah tu meletakkan expectation yang terlalu tinggi kepada guru pelatih. Jadi berlakunya satu cabaran dalam diri kita yang mana kita ada satu expectation yang positif ataupun negatif dengan sekolah kelak. Jadi di sini saya lihat
sebelum kita melangkah ke sekolah yang ingin kita berpraktikum dan kita sudah ada satu persepsi yang orang kata tidak baik, jadi itu sebenarnya akan memberi impak kepada proses praktikum kita kelak. Jadi cadangan saya, okey, tak salah untuk kita mendapatkan maklumat daripada senior ataupun rakan-rakan kita yang lain. Namun maklumat itu sebenarnya adalah persediaan kepada diri kita untuk melangkah ke sekolah tersebut. Tidak bermakna kalau senior yang pergi ke sekolah itu bermasalah, kita turut akan menghadapi masalah yang sama. Itu kita kena faham sebab setiap individu ini adalah berbeza-beza. Mungkin senior yang pergi ke sekolah itu, mungkin dia mengalami masalah ataupun cabaran untuk menyesuaikan diri. Tetapi dengan identiti yang ada dalam diri kita, kita berjaya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah tersebut. Itu yang pertama, persepsi daripada orang luar. Yang kedua, cabaran sebelum kita nak buat praktikum ni, yang selalu berlaku bila kali pertama adalah persediaan kita. Adakah kita sudah mempunyai roh sebagai seorang guru? Kenapa saya kata adakah kita sudah mempunyai roh sebagai seorang guru? Apabila kita melangkah sahaja hari pertama ke sekolah nanti, kita sudah dikenali sebagai guru. Kita tidak akan disebut guru pelatih, tak apa. Boleh buat boleh buat salah, boleh buat kesilapan. Tidak walaupun kita guru pelatih, tetapi bila kita melangkah sahaja masuk ke pintu sekolah pada hari pertama, maka title kita telah berubah, iaitu kita adalah seorang guru. Jadi cabaran yang berlaku pada hari pertama ataupun kali pertama kita berpraktikum ni, kita masih lagi terbawa-bawa dengan sikap dan perangai kita sebagai guru pelatih. Apa contoh-contoh sikap ataupun perangai-perangai guru pelatih yang ada dalam diri kita yang terbawa-bawa di praktikum? Antaranya hadir lambat. Ini perkara yang paling utama sekali. Kita kena tahu pukul berapa kita nak punch card. Pukul berapa kita nak kena tanda tangan dalam buku dan sebagainya. Sebab ada certain sekolah digunakan fingerprints, ataupun akan pakai pita pengetip ataupun masuk dalam buku. Jadi kita kena tahu pukul berapa kita kena hadir ke sekolah sepatutnya. Kedua, lambat masuk ke kelas ataupun kita tidak masuk kelas ganti. Jadi itu akan mendatangkan sesuatu persepsi yang buruk kepada pihak sekolah. Kita bergerak kepada semasa pula. Cabaran paling saya rasa bila kita jadi guru pelatih ataupun guru yang sebenarnya adalah di peringkat semasa. Yang pertama sekali, cabaran dia adalah budaya. Bagaimana kita sebagai guru pelatih ataupun sebagai seorang guru, kita nak menyesuaikan diri kita dengan keadaan setempat. Selalunya berlaku masalah di mana kita guru sukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan murid. Apa contohnya? Contoh, saya membuat andaian. Ini contoh saya membuat andaian bila saya berpraktikum di SK Kompleks KLIA, maka budak-budaknya adalah hebat-hebat belaka sebab datang daripada latar keluarga yang sangat bagus. Tetapi bila saya sampai ke sekolah, rupa-rupanya tidak. Wujudnya budaya-budaya yang mana contohnya ada budaya murid yang malas, ada murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah, ada budaya yang yang murid selalu ponting dan sebagainya. Jadi cabaran bila proses kita berada dalam keadaan semasa ini adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa diri kita dapat berasimilasi dengan budaya setempat. Yang kedua, cabaran waktu semasa ini adalah expectation daripada pihak pentadbir ataupun rakan-rakan guru yang lain. Selalunya bila kita pergi praktikum ataupun kita jadi guru junior di sebuah sekolah, guru-guru lama ni dia memang akan ada expectation yang sangat tinggi kepada guru-guru pelatih ataupun guru-guru junior. Jadi apabila wujudnya dia bila kita pergi praktikum tu bukan selalu, kadang-kadang boleh timbul juga konflik di mana berlakunya expectation tu sebenarnya apa yang mereka expectkan kita tu tak berjaya nak mencapai expectation yang diharapkan kepada mereka. Jadi itu cabaran untuk memenuhi expectation pihak pentadbir ataupun rakan-rakan guru yang lain, yang senior. Yang ketiga, cabarannya kita dapat melihat berlakunya perbezaan antara
micro teaching dan keadaan yang sebenar. Okay, bila kita buat micro teaching, okay, kita expect kita punya pengajaran kita akan berjalan dengan lancar. Rupa-rupanya bila kita pergi keadaan yang sebenar, okay, rupa-rupanya RPH yang selama ni kita belajar dan kita rancang di peringkat IPG tu kita rancang dalam tempoh 1 jam, rupa-rupanya tidak boleh dilaksanakan. Okay, itu pun satu cabaran. Okay, bagaimana kita ingin memastikan bahawa lesson plan yang kita buat itu berjaya dilaksanakan dalam tempoh 1 jam. Yang keempat, cabaran yang keempat, yang ni yang saya rasa paling kritikal lah yang berlaku dalam kalangan guru pelatih ataupun guru-guru junior, iaitu tidak memahami DSKP dengan baik. Apa yang dimaksudkan tidak memahami DSKP dengan baik? Okay. Di sini kita dapat lihat kebanyakan guru, okay, dia mengambil secara sepenuhnya apa yang ditulis di dalam DSKP tanpa memahami apakah kehendak yang ingin dicapai. Sehingga menyebabkan berlakunya konflik. Konflik tu maksudnya kita nak mencapai sesuatu objektif pembelajaran tetapi objektif pembelajaran itu tidak dapat dicapai, antara sebab-sebabnya adalah objektif itu tidak spesifik. Okay, objektif itu tidak dapat diukur. Okay, objektif itu bukannya dalam time frame yang boleh dicapai dalam masa 1 jam. Okay, jadi itulah cabaran yang berlaku dalam peringkat semasa yang mana guru pelatih ataupun guru junior ni selalu berhadapan dengan keadaan tidak memahami bagaimana untuk menterjemahkan kandungan DSKP dalam bentuk pengajaran yang sebenarnya. Okay, cabaran yang seterusnya, ketandusan idea. Okay. Selalunya bila kita berpraktikum dalam tempoh, saya rasa kini praktikum dijalankan selama 3 bulan kan? Betul tak saudari pengurusi majlis? Betul doktor, 3 bulan. 3 bulan. Jadi bila berlakunya tempoh yang terlalu panjang dalam tempoh 3 bulan, okey, selalunya akan tiba satu saat kita akan ketandusan idea. Okey, apa dimaksudkan dengan ketandusan idea? Yang mana kita dah cuba pelbagai kaedah, pelbagai strategi, pelbagai pendekatan sehingga kan pada satu saat kita rasa sudah tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lain yang tidak dapat kita laksanakan di dalam bilik darjah. Sebenarnya tidak ya. Okey, walaupun kita menggunakan pendekatan ataupun kaedah ataupun teknik yang sama, tetapi kita boleh melakukan dengan kelainan-kelainan dalam bentuk aktiviti dan sebagainya. Dan yang terakhir bagi saya di peringkat semasa ini yang selalu dihadapi oleh kalangan guru-guru pelatih ataupun guru junior ni selalunya akan wujud masalah dengan guru pembimbing ataupun pensyarah pembimbing. Okay, macam mana masalah ni boleh wujud? Okay, antara sebab-sebab masalah ini boleh wujud adalah kurangnya interaksi antara guru pelatih dan guru pembimbing. Okay, di sini saya ingatkan kepada semua guru-guru pelatih, apabila kita berada di sekolah dan menjalani latihan praktikum, latihan mengajar, pastikan orang pertama yang kita rujuk adalah guru pembimbing. Okay, guru pembimbing ni kita kena pastikan kita mempunyai hubungan yang sangat baik, mempunyai repo yang sangat baik supaya kita dapat bertolak ansur antara kedua-dua pihak. Okey, kita memahami guru pembimbing dan guru pembimbing pun memahami diri. Kita cuba elakkan sebarang konflik antara diri kita dan juga guru pembimbing. Okey. Dan yang terakhir sekali, cabaran selepas kita berpraktikum adalah, ni pandangan saya sendiri ya. Cabarannya adalah apabila kita cuba untuk membanding-bandingkan pengalaman praktikum kita dengan rakan-rakan kita yang lain. Ini memang selalu berlaku lah saya lihat. Apabila kita habis praktikum, kita akan tanya dengan kawan kita berapa markah yang diperolehi rakan kita. Kita akan tanya macam mana cara dia mengajar. Bila kita tengok kawan kita mengajar, bila kita dapat tahu rakan kita mengajar cara biasa-biasa tetapi memperolehi markah yang tinggi, itu telah mewujudkan satu masalah kepada diri kita. Kita seolah-olah berfikir bahawa tak cukup baguskah diri kita, ataupun adakah dengan mengajar menggunakan kaedah talk and chalk yang dilakukan oleh kawan kita tu lebih baik daripada diri kita. Itu tidak benar ya. Sebab rakan-rakan guru-guru pelatih yang ada dalam ni, kita kena faham setiap
orang, okey, setiap manusia itu adalah berbeza, dan pengalaman yang dilalui oleh setiap manusia itu adalah berbeza. Mungkin apa yang dibincangkan ataupun dikongsikan sebenarnya ada kawan-kawan kita yang mempunyai X factor yang lain yang dia tak tonjolkan dalam perbualan kita, tetapi bila dia mengajar, guru pembimbing dan pensyarah pembimbing guru pelatih itu dapat mengenal pasti potensi pelajar itu sehingga memberikan markah yang cemerlang kepada pelajar tersebut. Jadi di sini saya dapat rumuskan sebenarnya cabaran itu telah berlaku daripada sebelum kita berpraktikum, semasa kita berpraktikum dan juga selepas kita berpraktikum, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap masalah itu nanti saya akan kongsikan dalam sesi yang seterusnya. Saya kembali kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih Doktor atas pandangan yang begitu padat sekali. Saya sangat bersetujulah dengan pernyataan doktor yang menyatakan bahawa selepas praktikum tu akan ada perbandingannya pula antara pengalaman dengan rakan-rakan praktikal yang lain. Kalau bagi saudari Jun pula, apa pula pandangan saudari Jun terhadap cabaran yang pernah dihadapi selama ni? Persilakan. Terima kasih pengacara majlis. Boleh dengar suara saya tak? Jelas Jun. Okey, selamat sejahtera kepada Encik Afian, Puan Manisa dan juga Dr. Rohani dan juga Dr. Ikram. Pada pendapat saya, cabaran yang pernah saya hadapi ketika praktikum adalah dari segi persediaan RPH, terutamanya dalam bahagian set induksi itu. Kerana seperti yang yang dicakap oleh Dr. Ikram, kita akan mempunyai kekurangan idea. Bagi saya cabaran yang paling besar saya hadapi adalah kekurangan idea dalam merancang set induksi yang menarik. Ini adalah kerana matematik tu adalah berbeza dengan subjek lain seperti sains. Set induksi tu adalah senang dan boleh buat je melalui tengok haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tapi matematik tu kita perlu menarik, bagi set induksi tu perlu menarik dan juga perlu menyenorokkan suasana pembelajaran dan juga perlu berkait dengan topik-topik yang kita dipelajari lah. So tambahan pula bagi satu topik matematik kan akan mempunyai banyak subtopik yang berbeza seperti operasi tambah atau tolak, darab atau bahagi. Oleh itu set induksi yang dirancang bagi topik ni mungkin akan lebih kurang sama kerana seperti yang kita ajarkan bagi operasi tambah dan tolak, cara untuk menyelesaikan soalan tu lebih kurang sama. Contoh soalan yang diberi dalam buku teks tu pun lebih kurang sama. Yang ini adalah sebab tu dan itu cabaran saya untuk merancang set induksi yang menarik dan yang menyebabkan murid-murid tu kurang berminat. So untuk menyelesaikan masalah ini, saya sering akan berbincang dengan practical mate saya yang pergi ke sekolah yang sama. Kita akan berkongsi idea-idea masing-masing dan kita juga akan mengubah suaikan idea-idea untuk merancang set induksi mengikut kesesuaian murid kelas kami. Saya juga akan tanya senior-senior matematik seperti yang dicakap oleh Dr. Ikram. Saya tanya senior matematik bagaimanakah apa cara set induksi yang menarik, apa lagi set induksi yang boleh dilaksanakan untuk menjalankan PDP matematik. Seperti yang kita tahu, kita akan menjalankan penyeliaan sekurang-kurangnya 3 kali dalam sepanjang praktikum ini. So setiap kali penyeliaan itu, pensyarah pembimbing ataupun guru pembimbing juga akan memberikan komen dan juga cadangan penambahbaikan melalui mereka akan bagi markah borang penilaian. So kita boleh tengok, baca komen dan tanya lagi pensyarah pembimbing tu apa yang boleh ditambah baik supaya PDP yang dijalankan adalah lancar dan berkesan. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudari Jun. Saya sangat bersetuju ya dengan penyediaan RPH tu sebab kita ada major dan juga minor. Bila mana major kita contohnya adalah matematik dan minor saya adalah bahasa Melayu, setiap
set induksi semuanya adalah walaupun namanya sama tapi pendekatan yang digunakan tu berbeza. Jadi cikgu tu sendiri perlu kuasai betul-betul macam mana nak buat set induksi tu. Saya sangat bersetujulah dengan pandangan Saudari Jun. Saya juga kagum dengan pandangan doktor yang sangat memberikan secara terbuka macam mana cabaran tu sebenar daripada sebelum, semasa dan juga selepas. Sebab kadang-kadang kita rasa apa kekurangan kita sedangkan itu adalah berdasarkan pengalaman masing-masing. Okey? Dan kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya, soalan kedua kita. Sebagai panduan kepada pelajar semester 5 yang akan pertama kali berpraktikum, apakah persediaan guru yang wajib dilakukan setiap kali berpraktikum sama ada untuk menghadapi murid dan juga situasi sebenar di sekolah itu sendiri. Sebab mereka akan pertama kali berpraktikum. Jadi boleh tak, boleh ke Dr. Ikram dan juga Saudari Jun kongsikan pandangan apakah langkah yang boleh dijadikan persediaan untuk menghadapi praktikum fasa pertama ini. Dipersilakan panel pertama kita Dr. Ikram. Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Okey, soalan yang diberikan oleh saudari pengerusi majlis sebentar tadi adalah berkaitan dengan persediaan sebagai guru yang akan berpraktikum terutamanya kepada rakan-rakan guru pelatih yang akan berpraktikum pada minggu hadapan. Jadi saya bahagikan persediaan kepada 5 lah. Okey, JERIS, okey, yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan negara kita iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okey, daripada segi jasmani, okay, apa persediaan kita? Okay, sebagai seorang guru pelatih, kita kena jaga kesihatan kita. Okay, kenapa kita kena jaga kesihatan kita? Okay, sebab bila kita selalu ataupun kerap tidak sihat, maka kita akan ambil MC. Apabila kita ambil MC, okay, barisan pentadbir ataupun guru pembimbing ataupun guru-guru senior akan membuat satu anggapan bahawa kita adalah guru pelatih yang bermasalah walaupun hakikatnya kita tidak bermasalah. Okay. Kenapa saya katakan kena jaga betul-betul jasmani ini? Sebab ketika kita berpraktikum, kita akan melalui satu fasa yang sangat padat. Okay, yang mana kita akan menghabiskan masa kita daripada pukul 7 hingga pukul 2 di sekolah. Okay, sambung pula kemungkinan kita kena melatih murid-murid ataupun terlibat dengan aktiviti co-curriculum yang kemungkinan akan sambung sehingga ke pukul 5. Kemudian bila kita balik pula ke asrama, kita sambung pula untuk buat RPH dan buat alat bantu mengajar. Jadi dengan keadaan-keadaan yang padat seperti ini, ianya boleh mendatangkan penyakit. Sebab kita kena faham seseorang manusia ni bila dia rasa stres, bila dia rasa tertekan, maka penyakit itu mudah untuk datang ke dalam diri kita. Jadi yang pertama sekali mesti kita kena jaga jasmani kita. Jasmani kita mesti kena fit. Okey, jadi sebelum pergi praktikum, okey, kalau siapa-siapa yang sebelum ni waktu berada di IPG, okey, selalu sakit, selalu batuk-batuk, sesama, pergilah cari vitamin-vitamin yang boleh menguatkan antibody supaya dalam tempoh berpraktikum 3 bulan, okey, kita dalam keadaan yang sihat. Okey, yang kedua daripada segi emosi. Okay, pastikan emosi kita setiap hari berada dalam keadaan yang stabil. Okay, saya punya konsep walaupun saya sebagai seorang guru dah 7 tahun, saya akan pastikan walaupun saya mempunyai banyak masalah sebagaimanapun, bila kaki saya ataupun kereta saya masuk ke dalam pagar sekolah, maka segala masalah yang wujud saya kena tinggalkan di luar pagar sekolah. Maksudnya di sini, bila badan saya berada di dalam sekolah, saya akan pastikan emosi saya stabil supaya dia tidak mendatangkan kemudaratan sama ada kepada murid ataupun kepada rakan praktikum kita ataupun kepada guru pembimbing dan guru-guru senior. Sebab emosi ni kita tak dapat nak kawal. Emosi ni kita tak dapat nak kawal. Mungkin sehari sebelum kita nak datang mengajar tu mungkin, ni contoh saya nak berikan, mungkin kita mempunyai masalah dengan couple kita.
kita mempunyai masalah tak cukup duit nak makan dalam tempoh tertentu. Jadi benda-benda tu mendatangkan satu emosi yang tidak baik kepada diri kita. Jadi benda itu sebenarnya boleh mempengaruhi pengajaran kita sebenarnya. Okay, yang ketiga, persediaan daripada segi rohani. Okay, dari segi rohani ni, niat kita untuk berpraktikum. Apa sebenarnya niat kita? Adakah niat kita semata-mata datang latihan mengajar ni hanya untuk dapatkan A semata-mata? Ataupun niat kita memang sebenarnya betul-betul untuk membentuk karakter keguruan. Jadi kita kena fikirkan semula niat kita menjalani praktikum selama 3 bulan. Kenapa niat ni penting? Kalau memang niat kita untuk datang praktikum semata-mata untuk mendapatkan A, maka usaha yang kita jalankan dalam tempoh 3 bulan itu tidak akan berterusan apabila kita menjadi seorang guru kelak. Maksudnya selama ni waktu kita buat praktikum, kita mampu buat ABM sampai 10 ke 20 ABM kita mampu. Tapi bila kita berada dalam konteks sebagai seorang guru yang sebenar, semua itu tidak ada. Sebab apa? Sebab niat kita hanya untuk mendapatkan markah yang baik dalam praktikum. Jadi niatkanlah untuk pergi praktikum untuk mendapatkan pengalaman dan membentuk jati diri sebagai seorang guru pelatih yang sebenar. Sebab kena ingat ya, guru-guru pelatih semua, apabila kita menjadi guru yang sebenar, sebenarnya kita masih lagi dicerap 2 kali setahun secara formal. Okay, tapi kalau kita di bawah bimbingan SISC Plus, okay, macam pengalaman saya, waktu saya pernah ditempatkan di Bintulu, Sarawak, okay, waktu tu saya terpaksa mengajar bahasa Inggeris, walaupun bahasa Inggeris itu adalah mata pelajaran minor saya, tapi saya telah dibimbing oleh SISC Plus yang mana dalam setiap bulan, okay, sebulan sekali saya akan dicerap oleh SISC Plus. Jadi kalaulah, okay, cuba bayangkan kalau niat saya tu tidak cukup mantap, kemungkinan besar bila saya jadi guru yang sebenar, okay, saya tidak dapat meneruskan kecemerlangan yang diperolehi oleh saya semasa saya berpraktikum dahulu. Okay, yang ketiga, intelek. Persediaan dari segi intelek ni, okay, bila kita dah tahu, kita dapat mengajar, tahu nak apa, okay, jadi kita kena pastikan kita gali betul-betul ataupun kita pastikan kita betul-betul memahami, okay, di SKP matematik. Itu yang pertama, kita kena memahami di SKP matematik. Yang kedua, kita kena memahami bagaimana kita ingin melaksanakan pengajaran kita dengan berkesan. Okay, dan daripada segi intelek ni juga kita perlu gunakan konektif kita untuk memikirkan apakah teknik, kaedah dan pendekatan yang bersesuaian dengan murid kita. Okay, kadang-kala, okay, tidak semestinya bila kita pergi berpraktikum di SK Kompleks KLIA, okay, semua murid-muridnya adalah pandai-pandai belaka. Mungkin, okay, ini andaian saya, mungkin, okay, murid-murid, okay, akan ada wujudnya, okay, 2-3 orang murid-murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Jadi, kita perlu menggunakan, okay, kemahiran konektif kita untuk memikirkan kaedah, pendekatan dan bahan bantu belajar yang sesuai dengan murid-murid ini. Dan yang terakhir sekali, persediaan sebagai seorang guru pelatih yang bakal berpraktikum adalah daripada segi aspek sosial. Yang mana daripada segi aspek sosial ini kita perlu bersedia menyiapkan diri kita dengan perwatakan guru. Iaitu yang pertama, bila saya sebut perwatakan guru, maksudnya apa-apa perkara ataupun sifat sikap negatif yang ada dalam diri kita, kita tinggalkan di luar pagar sekolah. Okay, apa contoh-contohnya? Okay, contohnya merokok. Ini untuk guru-guru lelaki lah, merokok. Okay, kalau kita ni adalah seorang perokok, okay, walaupun nanti di dalam sekolah mungkin ada mana-mana guru yang mengajak kita untuk merokok dan sebagainya. Okay, tolaklah secara berhemah. Okay, kerana kalau daripada awal memang kita dah, jika dari awal kita dah mula bersikap seperti itu, maka ianya akan menyukarkan kita nanti. Okay, dia akan jadi sebati dengan diri kita. Okay, kita berperwatakan guru, kemudian kita perlulah mempunyai satu sifat yang mudah mesra dengan warga sekolah. Okay, konsep saya semakin baik kita dengan warga sekolah, semakin mudah sebenarnya praktikum kita. Jadi saya simpulkan ada 5 persediaan yang perlu ada dalam diri guru pelatih, iaitu
jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Jadi kita perlulah tekankan kelima-lima aspek yang telah dikongsikan tadi, iaitu Jerry. Seterusnya kita nak dengar pula apa pula pandangan saudari Jun kita. Dipersilakan saudari Jun. Terima kasih pengacara majlis. Persediaan pada pendapat saya, persediaan yang wajib dilakukan oleh guru adalah menunjukkan sebagai seorang bakal guru yang bertanggungjawab. Janganlah sentiasa duduk di tempat duduk sendiri walaupun tak ada kelas pada waktu tu, ataupun buat benda sendiri sahaja sepanjang waktu persekolahan, ataupun main telefon bimbit di dalam pejabat tu tanpa berinteraksi dengan guru lain. Kita boleh guna masa yang lapang tu untuk berinteraksi dengan guru kelas. Ini adalah kerana kita hanya mengajar murid tu sebanyak 3 bulan sahaja. Kita mesti tidak akan mengetahui apakah sikap murid-murid tu dan apakah perangai murid-murid tu di dalam kelas tu. So kita boleh berinteraksi dengan guru kelas kerana mereka lebih mengetahui murid-murid itu, dan ini dapat membantu kita untuk merancang RPH yang baik. Selain itu, memastikan kita mempunyai mental yang sihat. Kerana saya faham kita mesti akan berasa sangat stres, terutamanya berpraktikum pertama sekali. Saya pun stres pada masa itu. Tapi carilah masa untuk buat aktiviti yang seronok ataupun hobi yang dapat melepaskan stres. Contohnya, selepas satu penyeliaan kan, kita boleh pergi luar untuk makan makanan yang lazat. Untuk celebrate macam tu lah. Jangan terlalu stres dengan praktikum ini. Saya faham banyak benda perlu buat semasa menjalankan praktikum ini, terutamanya kita perlu merancang RPH yang teliti ataupun membuat BBM yang canggih-canggih sampai lewat malam pun belum siap. Jadi kita juga perlulah menguruskan masa dengan baik. Macam tu kita perlu fikir berapa lama untuk rancangkan RPH tu, berapa lama untuk rest, berapa lama untuk buat BBM, berapa lama untuk menyiapkan dokumen-dokumen lain tu. Seterusnya, kita juga haruslah sentiasa merancang satu RPH dengan baik kerana kita kan guru pelatih sahaja. Kita perlu memastikan RPH tu ditulis dengan teliti dan juga menggunakan pelbagai strategi pengajaran, dan pastikan bawa ke kelas setiap hari semasa anda mengajar di dalam kelas tu. Ini adalah kerana kadang-kala kita akan mengajar subjek major dan juga subjek minor. Kita akan lupa apa langkah seterusnya yang perlu dilakukan kerana kita bukan macam guru yang di sekolah yang sangat berpengalaman. So, bawa RPH tu di dalam kelas untuk memastikan aktiviti yang dirancangkan dapat dijalankan dengan lancar. Walaupun masa tu akan off sikit lah, tapi kita boleh control plus minus masa tu dengan baik. Akhir sekali, pastikan jurnal reflektif, lengkap dan ditulis yang diperlukan untuk file-file kita untuk praktikum ini. Kerana jurnal reflektif ni adalah untuk merekod apakah masalah yang berlaku dalam kalangan murid ataupun dalam kalangan kita sendiri. Seperti contohnya, saya guna strategi pengajaran belajar sambil bermain. Tapi saya nampak murid dalam kelas saya, mereka tidak dapat dikontrol. Mereka akan sangat bising dan mereka tidak dapat mendengar arahan saya dengan baik. Oleh itu, jurnal reflektif ni dapat membantu kita sendiri untuk berfikir apakah cadangan penambahbaikan untuk menyelesaikan masalah ini dan membantu kita untuk memastikan PDP yang seterusnya dapat dijalankan dengan lancar. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih saudari Jun. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudari Jun di mana beliau menyatakan bahawa RPH tu perlulah dirancang dengan baik. Sebab apa? Sebab kita sebagai guru pelatih masih dalam proses penilaian di mana pensyarah penilai kita, guru pembimbing kita akan menilai kita. Jadi kalau first step kita dah tersilap, maka yang seterusnya lagilah susah. Untuk kita
jurnal reflektif juga akan sangat membantu nanti. Jadi sangat bagi saya pandangan antara kedua-dua panel kita di mana Dr. Ikram kongsikan secara menyeluruh sebagai seorang manusia itu sendiri, sebagai seorang guru, manakala Saudari Jun dia menceritakan macam mana secara khususnya seorang guru yang berpraktikum tu seharusnya memberikan persediaan, tetapi kedua-dua cadangan tersebut adalah saling melengkapi antara satu sama lain lah. Jadi untuk kita seterusnya kita bergerak kepada soalan terakhir kita iaitu soalan ketiga. Sekolah ni dia wujud dalam satu komuniti terdiri daripada murid, guru serta kaki tangan sekolah itu sendiri. Bukanlah antara guru praktikum dan murid sahaja. Jadi bagaimana para panel mengekalkan hubungan baik dengan warga sekolah, terutama sekali guru-guru dan kaki tangan? Sebab kita tahu kami sebagai guru pelatih terdapat jarak umur yang sangat jauh dengan guru-guru yang sememangnya berada di sekolah. Jadi kami kadang-kadang terasa Allah nak bertegur tu macam mana? Boleh ke Dr. Ikram, kita persilakan Dr. Ikram dulu kongsikan pendapat beliau. Persilakan. Saya rasa ayat yang terakhir tu yang cikgu-cikgu sekarang cikgu-cikgu dekat sekolah tu ramai yang beza umur tu macam silap tau, sebab saya rasa kebanyakan sekarang dekat sekolah kebanyakannya dia beza 2-3 tahun je sebenarnya dengan guru-guru pelatih yang ada dekat sekolah. So don't worry nanti bila pergi sekolah. Okay, jadi soalan yang sangat bagus. Okay, masalah yang selalu dihadapi oleh guru pelatih iaitu cara kita nak mengekalkan hubungan yang baik dengan warga sekolah. Okay, yang pertama sekali, bila hari pertama sahaja kita melangkah kaki masuk ke sekolah, okay, kita akan terus pergi ke pejabat. Okay, tunjukkanlah perwatakan seorang guru yang sangat-sangat baik di depan guru besar, okay, penyelong kanan kurikulum dan juga staf-staf sokongan yang ada di dalam pejabat pada ketika itu. Okay. Kita mesti menonjolkan satu aura yang positif yang ada dalam diri kita. Okay, saya sentiasa percaya apabila kita datang dengan aura yang positif, maka keadaan sekeliling kita akan berada dalam keadaan yang positif. Okay, itu yang pertama sekali. Okay, yang kedua, kita perlulah menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh pentadbir ataupun guru pembimbing ataupun guru-guru senior dengan sebaiknya. Okay, kenapa saya kata seperti itu? Okay, dengan melaksanakan tanggungjawab inilah mereka dapat menilai personaliti kita. Bagaimanakah kita orangnya? Adakah kita adalah seorang yang mudah untuk diminta tolong? Adakah kita seorang yang mudah untuk menerima pandangan dan cadangan? Jadi bagaimana kita nak tonjolkan bahawa kita adalah seorang yang bertanggungjawab, maka kita kena melaksanakanlah tanggungjawab yang diberikan dengan sebaiknya walaupun, okay, saya ulang walaupun kita mempunyai kekangan untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Contoh, okay, saya beri contoh saya berpraktikum di sekolah A dan saya dikehendaki untuk melatih murid dalam pertandingan bola tampar, sedangkan saya sendiri tidak mempunyai kemahiran dalam mengendalikan permainan bola tampar. Jadi apa yang boleh saya lakukan adalah kita kena belajar. Inilah proses yang saya katakan, proses yang perlu kita lalui dalam tempoh berpraktikum. Benda yang tidak pernah kita lalui, itulah yang perlu kita lalui supaya nanti apabila kita datang ke suasana yang sebenar, kita tidak menghadapi masalah untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak sekolah. Okay, saya sangat tekankan perkara ini kerana apa? Okay, saya sudah mula melihat bibit-bibit dalam kalangan guru-guru baru yang mana apabila diberikan sesuatu tanggungjawab mula menyatakan saya tidak berkemahiran, saya tidak tahu dan saya tidak sebagainya. Okay, saya buktikan di sini adanya diri saya pada hari ini adalah di mana saya bermula dengan tidak tahu dan saya pergi kepada tahu. Saya mencuba untuk meneroka pelbagai tanggungjawab yang telah diberikan oleh pihak pentadbir ataupun rakan-rakan guru. Dan kita melalui pengalaman itulah baru kita akan melalui proses yang sebenar. Jadi kita kena laksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak sekolah. Okay. Yang kedua, kita kena ada satu mentaliti, okay, kita perlu satu mentaliti kita yang offer untuk menjalankan sesuatu pekerjaan ataupun tugasan. Okay, contoh,
Kita tengok ni kita pergi sekolah. Kita tengok hari ni, cikgu ni tengah mengajar bola tampar. Tapi aku rasa ada benda yang aku boleh sumbangkan. Idea-idea macam mana kemahiran-kemahiran yang betul untuk menyangga dan sebagainya. Dan kita offer kepada guru itu untuk membantu secara willingly. Melalui perkara-perkara seperti inilah sebenarnya yang dapat mengeratkan hubungan kita dengan warga sekolah. Ingat, bila kita berada dalam komuniti sekolah, kita berada dalam komuniti yang sangat kecil. Jadi apabila kita buat satu kebaikan, kebaikan kita itu akan dibincangkan oleh guru-guru yang lain. Jadi apabila perbincangan, contohnya dia kata, cikgu Syahira ni baguslah, suka tolong cikgu lah. Nanti mesti akan ada cikgu lain yang menyebut, memang betul lah cikgu Syahira ni memang pernah tolong aku sebelum ni. Jadi daripada satu kebaikan yang kita lakukan, maka ianya akan menjadi sebesar lautan kebaikan itu. Dan yang terakhir bagi diri saya adalah jadi diri kita yang sendiri. Jadi kalau kita memang jenis orang yang happy go lucky, kita tonjolkan. Janganlah bila kita pergi sekolah, kita berpraktikum tu kita seorang happy go lucky. Tapi bila pergi ke sekolah kita jadi seorang yang murung. Jadi kita jadi diri kita yang sebenarnya. Sebab saya memang percaya guru-guru pelatih pada masa kini semuanya mempunyai jati diri yang sangat positif. Sebab bila saya tengok TikTok, bila lalu dekat FYP saya tengok memang sangat mempunyai satu karakter yang sangat-sangat bagus untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Jadi, tapi cumanya, ni sedikit peringatan, cumanya kita kena memastikan kita tidak melanggar batas-batasan yang telah ditetapkan. Walaupun kita menjadi seseorang yang diri kita sendirilah. Jadi daripada apa yang telah saya berkatakan sebentar tadi, apa yang paling penting adalah jika kita hadir ke sekolah itu dengan membawa sesuatu kebaikan, niat yang baik, personality yang baik, maka perjalanan hidup kita akan jadi sangat mudah. Jangan jadi orang yang menyusahkan kepada sesuatu organisasi. Kerana apa? Kerana jika itulah yang berlaku pada waktu praktikum, maka itulah sebenarnya yang akan berlaku dalam realiti yang sebenarnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya kembali kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih doktor atas pandangan tadi. Betul, kita patut jadi diri kita, tapi jadi diri kita pun masih perlu kekalkan perwatakan sebagai seorang guru itu sendiri. Saya sangat sokong dengan pandangan doktor tadi. Seterusnya kita nak dengarkan pandangan saudari Jun pula. Macam mana saudari? Persilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bagi saya, poin yang paling pertama untuk mengekalkan hubungan baik dengan warga sekolah, terutamanya guru-guru dan kaki tangan tu, iaitu beradab sopan. Sentiasa memberi salam kepada guru-guru ataupun kaki tangan apabila di sekolah. Kerana bilangan pelajar yang berpraktikum di sekolah yang sama mungkin adalah besar dan mungkin pejabat tu tidak akan muat kita semua untuk duduk dalam, dan mungkin pihak sekolah akan mengasingkan kita guru pelatih di tempat yang berbeza. So kita jarang dapat macam berdepan dengan guru-guru sekolah. So apabila kita berpeluang pergi ke pejabat untuk menulis kehadiran ataupun berjumpa dengan guru-guru kelas, guru pembimbing, cakaplah selamat pagi kepada guru-guru tersebut, ataupun banyakkan komunikasi dengan guru-guru lain ataupun guru yang duduk bersebelahan mereka. Dan seterusnya iaitu never say no apabila diminta untuk membuat sesuatu lah. Kita guru pelatih kan, janganlah tunjuk perangai yang sombong ataupun tak nak buat ni, tak nak buat tu, takut susah nak buat benda-benda yang letih tu semua. Tapi kita guru pelatih haruslah mengikutlah arahan yang diberikan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah pun tidak akan memberikan kerja-kerja yang susah kepada guru pelatih kerana mereka pun tahu level kita kat mana. Mungkin mereka akan bagi tugasan macam cat gelanggang sekolah ataupun buat mural tu semua. Tapi tak apalah, kita kan banyak practical mates dalam sekolah yang sama, so boleh buatlah sama-sama. Ini juga dapat dijadikan satu kenangan yang baik. Dan lagi satu pengalaman yang saya nak kongsikan iaitu sentiasa berinteraksi dengan guru pembimbing.
Ini adalah kerana satu pengalaman yang benar yang berlaku pada saya sendiri, iaitu pada praktikum pertama sekali, saya mendapat seorang guru pembimbing lelaki. So, pada pandangan saya lah tidak mahu menyusahkan guru pembimbing tu. So, banyak kali saya akan membuat benda tu dahulu, apabila guru pembimbing tu tanya, baru saya beritahu kepada dia. So, first time penyeliaan di sekolah tu, saya tidak tahu pensyarah saya datang kerana pensyarah tu tidak akan memberitahu bila dia akan datang. Dia akan bagi surprise, walaupun waktu untuk diberikan penyeliaan tu hanya satu waktu saja. So pada masa tu saya pun terkejut kerana saya tidak tahu hari ini akan diselia oleh pensyarah pembimbing. Saya pun kelang kabut lah kerana waktu itu hanya satu saja. So, rancangan pengajaran harian yang saya buat pun topik yang senang dan tidak sesuai untuk membuat penyeliaan. Tapi pada hari itu, guru pembimbing saya, dia ada macam salah faham lah kerana dia ingat saya sengaja tak beritahu kepada dia pensyarah saya akan datang. So, apabila penyeliaan tu tamat semua, guru pembimbing saya pun berdepan dengan pensyarah penyelia saya dan bercakap, pelajar ni merupakan seorang yang tak bertanggungjawab. Tak bagi tahu pun hari ini nak penyeliaan, RPH pun buat tak sesuai, tak bagus lah macam tu. So pada hari tu saya sangat stres kerana first time saya berpraktikum dan guru pembimbing saya terus bercakap macam ni kepada pensyarah saya. Tapi nasib baik pensyarah saya merupakan seorang pensyarah sangat baik dan beliau juga tolong saya untuk menerangkan kepada guru pembimbing saya lah macam tu. So after that case saya tahu apa masalah yang berlaku, perlulah beritahu kepada guru pembimbing on the spot. Kalau tak ada pun boleh message ataupun leave satu note kat atas meja mereka macam tu. Walaupun pada hari tu mungkin awak sangat busy dengan kelas-kelas lain. So banyakkan interaksi dengan guru pembimbing lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Jun atas perkongsian yang cukup kita cakap boleh jadikan teladan, sebab kita nampak kejayaan Saudari Jun untuk dapatkan rentas cemerlang dalam fasa 1, 2 dan internship. Nampak mesti Saudari Jun ni sangat pandai untuk susun RPH beliau, untuk jadikan kelas beliau sangat menarik. Rupanya kita tak tahu banyak sebenarnya cabaran sendiri tapi tak dikongsikan secara umum. Jadi dengan adanya forum ni kita baru tahu rupanya seorang pelajar rentas pun ada pengalaman pahit dia sendiri macam tu. Okey. Dengan berakhirnya ketiga-tiga soalan ini, kita dah highlightkan beberapa soalan dan juga pandangan yang sangat boleh dijadikan panduan utama untuk pelajar praktikum kita pada minggu hadapan. Jadi kita nak bergerak kepada soalan cepu mas kita daripada saudari Chan Yijing, Abraham Yusuhan dan juga Brando Zin Cheo An. Okey, kalau terdapat soalan tambahan boleh dinyatakan pada ruangan mesej ataupun boleh hidupkan mikrofon. Kita bukakan, ada masa lebihan. Halo, boleh dengar suara saya? Boleh saudara. Terima kasih saudari pengacara majlis. Saya ada soalan pengawalan kelas semasa praktikum kerana kebanyakan daripada kami telah mendapat jadual waktu. Dan untuk subjek major saya akan ajar pelajar murid tahun 2 dan untuk subjek minor saya akan ajar murid tahun 5. Dan saya ingin tahu tentang adakah perbezaan antara pengawalan kelas dalam kelas tahap 1 dan kelas tahap 2. Okey. Terima
Terima kasih saudara. Pertanyaannya adalah, adakah terdapat perbezaan untuk kaedah kawalan kelas bagi tahap 1 dan juga tahap 2? Saya persilakan doktor dahulu untuk menjawab persoalan ini. Persilakan. Okay, baiklah, terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan sebentar tadi, iaitu adakah perbezaan akan wujud apabila kita mengajar dua aras yang berbeza, iaitu murid di tahap 1 dan murid di tahap 2. Pertama, kita kena faham realiti murid yang berada pada masa kini adalah murid-murid pasca pandemik COVID 2.0. Yang mana kalau murid tahun 2 tu maksudnya prasekolah dan tahun 1 memang mereka tidak bersekolah secara bersemuka, semuanya secara atas talian. Jadi cabarannya yang saya rasa yang mungkin cikgu akan hadapi nanti apabila pergi berpraktikum ni, kemungkinan besar murid-muridnya sama ada hanya menguasai operasi asas sahaja ataupun tidak menguasai sebarang operasi asas. Kesan daripada pelaksanaan PDPR itu. Begitu juga dengan murid tahun 5, di mana mereka tahun 3 dan tahun 4 mereka tidak dapat asas yang secukupnya, jadi mungkin akan ada kemahiran-kemahiran yang tidak dikuasai oleh mereka. Itu secara umumnya. Secara asasnya kalau kita tengok, ya memang akan wujud perbezaan antara murid-murid tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 5. Dalam bila kita berpraktikum ataupun kita mengajar dalam konteks yang sebenar, cara kita untuk mengurus murid-murid di tahap 1 ini lebih ke arah permainan. Sebab tu kalau kita tengok dalam silibus, buku teks kebanyakannya menggunakan grafik. Berbeza dengan murid-murid yang berada di tahun 5. Jadi apabila cikgu nanti pergi berpraktikum, kena letakkan satu set. Kena selalu memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang berasaskan kepada permainan. Ini secara pandangan saya. Kalau cikgu nak menggunakan teknologi, teknologi mungkin boleh tapi kurang berkesan dengan murid-murid yang berada di tahap 1 kerana nature mereka adalah nature murid-murid yang suka kepada permainan. Kadang-kadang kita boleh create simple permainan, contohnya kotak beracun. Tapi benda tu mendatangkan satu keseronokan kepada murid-murid itu. Berbeza dengan murid-murid yang tahap 2, mereka memang suka kepada perkara-perkara yang ICT. Kalau cikgu nak create games dengan menggunakan ICT pun memang bagus. Yang mana murid tu boleh, yang penting dia adalah pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan. Itu adalah aktiviti yang sangat sesuai dengan murid tahap 2. Dan untuk tahap 5, tahun 5 lebih kepada pendekatan sama ada dengan menggunakan ICT, pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Okey. Terima kasih doktor atas pandangan sebentar tadi. Kita nak dengar pula apa kata saudari Jun kita. Dipersilakan. Terima kasih. Pada pendapat saya, mesti ada perbezaan untuk mengajar murid tahap 1 dan tahap 2. Bagi saya juga pernah mengajar murid tahun 2 dan juga murid tahun 5 pada praktikum kedua. Strategi pembelajaran bagi tahap 1 dan tahap 2 memang beza. Murid-murid bagi tahap 1 mereka lebih suka permainan, lebih suka pengajaran yang menggunakan muzik ataupun bergerak badan. Manakala strategi pembelajaran bagi tahap 2 mereka kurang sesuai dengan strategi macam ni kerana mereka akan mudah berasa bosan. Kerana bagi tahap 2 mereka sudah dapat berfikir macam orang dewasa macam tu. So bagi saya telah menggunakan strategi pembelajaran bagi tahap 2 seperti pembentangan ataupun membuat projek melalui hands-on. Itu. Tahap pemahaman bahasa juga berbeza bagi murid tahap 1 dan tahap 2. Saya merupakan guru pelatih yang mengajar di SJKC. Bagi saya, semasa saya berpraktikum di sekolah pertama, murid di kelas saya tahun 3,
hanya ada 2 atau 3 orang murid yang berbangsa Cina sahaja. Yang lain tu semua murid yang berbangsa Melayu ataupun orang asli semua tu. Seperti yang dicakap oleh Dr. Ikram, murid tahap 1 mereka belajar semasa pandemik COVID-19. So, pemahaman bahasa Cina semasa mereka belajar matematik tu akan menjadi sangat susah dan sukar kepada mereka kerana mereka tidak akan faham. Kerana kita bagi saya, apabila kita nak belajar satu bahasa, kita perlulah berinteraksi dengan banyak di sekolah dengan orang-orang lain. Tapi kalau murid tu mereka berada di rumah dan bercakap menggunakan bahasa ibunda saja, mereka tidak dapat belajar bahasa tu lah. Tapi bagi murid yang tahap 2, mereka sudah mempunyai pengetahuan sedikit semasa mereka berada di tahap 1 dan ini juga merupakan salah satu perbezaan dari segi pemahaman bahasa. Dan murid tahap 1 mereka lebih mudah mendengar arahan kita. Mereka akan lebih takut kita apabila kita tegas sikit ataupun kita bagi peraturan kepada mereka, mereka lebih tahu untuk ikut peraturan yang kita bagi. Tapi murid tahap 2 perlu ada satu skill lah kerana kadang-kadang murid-murid yang nakal tu mereka tidak akan ikut. Mereka akan buat sia-sia di belakang kelas, bercakap dengan kawan lain macam tu. So perlulah ada strategi yang lain. Itu sahaja daripada saya. Betul saudari. Betul sebab setiap saya sangat bersetuju sebab setiap tahap murid ni dia tahap 1 dan tahap 2 dia mempunyai penguasaan bahasa yang berbeza dan juga minat mereka pun berbeza sebab itu masih dalam dunia kanak-kanak dan ni dah nak cuba membesar ke dunia yang lebih dewasa. Okey, jadi setiap approach yang digunakan juga adalah berbeza-beza. Okey, kita dengarkan lagi soalan tambahan yang lain daripada saudara ataupun saudari yang ingin berkongsikan soalan. Dipersilakan. Tak apalah Syara, kalau tak ada teruskan kepada ucapan saya lah. Okey, boleh doktor. Okey, saya teruskan lagi. Sebelum kita tamatkan sesi forum kita pada malam ini, dengan berakhirnya soalan ketiga dan juga soalan cepumas daripada rakan kita tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada malam ini. Saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing pada malam ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, sebelum berakhirnya sesi perbincangan kita, saya menjemput Dr. Ikram untuk memberikan sepatah dua kata sebagai kata motivasi serta panduan kepada pelajar-pelajar sebagai persediaan ke arah guru berjiwa pendidik. Dipersilakan doktor. Okay, baiklah, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Jadi sebelum kita nak tamatkan sesi perkongsian kita pada malam ini, ini adalah sedikit nasihat yang saya ingin kongsikan kepada guru-guru pelatih yang akan berpraktikum bermula pada minggu hadapan. Yang pertama sekali, kita kena betulkan niat kita setiap hari untuk pergi ke sekolah dan menjadi seorang guru yang bagus, baik dan juga berkesan. Setiap hari kita kena perbaharui niat kita, bukannya hari pertama sahaja. Okay, yang kedua, bila kita berada di sekolah, maka kita bertanggungjawab dengan semua tugasan yang diberikan kepada kita walaupun itu bukan kerja hakiki kita. Saya faham mentaliti guru pelatih, bila pergi berpraktikum mereka akan ingat kerja hakiki hanyalah pergi latihan mengajar sahaja. Tidak. Okey. Guru pelatih harus melibatkan diri secara keseluruhannya dengan semua aktiviti-aktiviti sekolah, termasuklah menghadiri mesyuarat, okey, menghadiri aktiviti co-curriculum dan menjadi jawatan kuasa dalam sebarang aktiviti-aktiviti sekolah. Jadi jangan terkejut, okey, bila hadir ke sekolah tiba-tiba melatah, okey, tiba-tiba cakap pensyarah kami kata kami datang sekolah mengajar saja. Tidak. Okey. Buka minda, okey, untuk terima tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pentadbir ataupun guru pembimbing. Nombor 3, jangan terlalu memikirkan masalah.
Okay, saya faham apabila kita pergi berpraktikum dalam tempoh yang panjang akan wujud banyak masalah. Okay, terutama sekali melibatkan kawalan kelas. Okay, jangan terlalu memikirkan masalah, cari alternatif, berbincang dengan guru pembimbing, berbincang dengan pensyarah pembimbing untuk cari penyelesaiannya. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh saudari Jun sebentar tadi, setiap tindak tanduk kita, orang pertama yang perlu kita maklumkan adalah guru pembimbing kita supaya tidak wujudnya isu di kemudian hari. Nombor 4, sentiasa tambah baik diri kita. Maksud di sini adalah kita kena sentiasa meneroka peluang, ruang dan cuba untuk memajukan diri kita dari semasa ke semasa. Macam mana kita nak meneroka peluang-peluang itu, okay, gunakan segala tanggungjawab yang diberikan untuk pelajarinya supaya nanti apabila kita menjadi guru yang sebenar, kita tidak akan menghadapi sebarang masalah untuk menjadi seorang guru yang berkesan. Okay? Dan yang terakhir, berusahalah untuk jadi yang terbaik walaupun kita rasa diri kita bukanlah yang terbaik. Ingat, okay? Untuk menjadi seorang guru itu mudah, tapi untuk menjadi seorang pendidik itu sangat sukar. Bagaimana kita ingin mendidik anak murid kita supaya satu hari nanti, okay, apabila mereka keluar, mereka akan ingat dengan ajaran-ajaran kita. Dan kita kena ingat satu perkara, walaupun kita sebagai seorang guru dan juga pendidik, kita bukan hanyalah penyampai ilmu kandungan matematik semata-mata. Ada lagi elemen-elemen lain yang kita kena bentuk murid-murid itu dengan nilai-nilai murni, contohnya supaya mereka sentiasa menjadi role model dan tauladan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi saya ucapkan semoga berjaya kepada adik-adik semua yang bakal berpraktikum pada minggu hadapan. InsyaAllah gunakan peluang yang ada dalam tempoh 3 bulan untuk memperoleh pelbagai pengalaman yang menyeronokkan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor atas pesanan yang cukup boleh dijadikan sematan dalam diri kita. Betul, kita cuba jadi yang terbaik walaupun kita bukan yang terbaik, sebab kita masih dalam proses belajar, bukan kita dah cukup bulat-bulat sempurna, sebab kita masih lagi dalam penilaian, kita masih boleh lagi boleh tambah baik. Tapi yang paling penting, mentaliti kita perlulah diubah sesuai dengan kerjaya kita yang akan kita capai nanti, iaitu sebagai profession keguruan kita. Okey, sebagai sebelum kita bergerak ke sesi yang seterusnya, hadirin dan hadirat, bagi menutup forum kita malam ini, saya menjemput Ketua Jabatan Matematik Encik Afian bin Akbar bagi memberikan ucapan penutupan majlis. Dipersilakan. Maaf, Syarah, Jun tak buat penutupan ni? Tak. Oh, okey. Okey. Terima kasih. Terutama saya terlupa nak buka kamera. Okey. Terima kasih diucapkan kepada barisan panel, terutamanya kepada Dr. Ikram dan juga saudari Chok Ting Jun. Saya rasa pemilihan ini sangat tepat kerana kedua-duanya bila saya dengar keseluruhan perbincangan ataupun pemberian idea pada hari ini, saya nampak kedua-duanya memang buat apa yang dikatakan. Kita boleh nampak daripada pengalaman mereka berdua, kita tahu mengapa dia dapat A+. Sebab kita nampak kerja buat dia, cara dia berurusan dengan manusia, cara dia menghandle masalah itu, kita tahu bahawa dia adalah ciri-ciri orang yang cemerlang. Mungkin lepas ni Jun boleh follow Dr. Ikram lah alumni, sebagai alumni. Okey. Saya ada sedikit penambahan, terutamanya yang saya sedikit terkesan dengan peristiwa hari ini. Saya ada mesej seorang pelajar berkenaan dengan beliau terpaksa bertukar supervisor kerana terdapat pensyarah baru yang masuk. Jadi saya mesej dia panjang-panjang, ya. Saya kata mohon kepada saudara panjang pertukaran. Dia balas, okay, thank you. Jadi itu antara saya, ketua jabatan dan juga student. Saya
terpanggil bagaimana pula nanti bila mereka ini berada di sekolah sebagai pelajar yang baru masuk ke sekolah bertindak sebegitu kepada orang yang lebih tinggi berusia dan lebih berilmu. Maksudnya di dalam profession. Kita ni orang baru nak masuk ke dalam satu organisasi yang baru. Jadi kita perlu tidak boleh begitu. Jadi keyword dia adalah menyantuni. Kalau tahu perkataan yang terbaik adalah menyantuni. Kita perlu menyantuni anak murid kita perlu menyantuni guru-guru di sekolah, kita perlu menyantuni macam tadi Jun kata, menyantuni guru pembimbing, betul? Kita perlu menyantuni pekerja kantin, kita perlu menyantuni tukang sapu, kerani, semua itu adalah keyword bagi satu kebahagiaan di dalam organisasi. Iaitu kita menyantuni. Menyantuni maksudnya you be polite to them. You kena be polite to them. Dan satu lagi, menjaga adab. Itu paling penting. Kita kena tahu kita berada pada tahap nal sekarang. Maksudnya kita hanya ada teori. Yang pergi praktikum kali pertama ni, kita hanya ada teori. Teori yang diajar oleh Puan Manisa. Teori yang diajar oleh Puan Tengku mungkin dulu. Puan Siti Kazimah. Orang-orang hebat dalam jabatan ni kan. Jadi nak dapatkan the real life, awak kena jumpa orang yang telah bergelumang dalam pengajaran ni bertahun-tahun lamanya. Jadi dekat situ adalah adab. Adab dan menyantuni. Be polite to them. Kalau selesai cakap terima kasih. Yang ini saya nampak macam sedikit kurang. Sedikit kurang. Mungkin tidak dibentuk dan mungkin disebabkan oleh pandemik yang menyebabkan kita berkomunikasi secara digital, menyebabkan sedikit ada rasa kaedah-kaedah penyantunan ni mungkin dia terlupa. Jadi saya ingatkan di sini untuk selalulah tonjolkan diri itu sebagai seorang yang mewakili kampus. Jun pun ada cakap tadi, kita pergi, kalau kita sombong, kita ada 3 orang dekat situ. Dekat kantin tiga orang, kita kat library 3 orang, pergi tandas pun 3 orang. Jadi kita nampak kat situ, dia ni twin ke? Tak boleh berpisah. Jangan sampai ketua jabatan yang pergi sekolah tu untuk pisahkan dia satu-satu. Okey, itu maksud saya tadi. Dan juga satu lagi saya nak sentuh adalah etika guru dan media sosial. Ini penting. Sebab kita ni, pelajar-pelajar yang akan masuk ni adalah orang yang memang terdedah dengan digital. Saya takut jangan ada masalah di sekolah, tidak boleh berurusan dengan guru pembimbing atau ada masalah dengan sekolah, paparkan di media sosial tanpa berbincang dengan pensyarah pembimbing ataupun guru pembimbing. Ingat, ini adalah teguran. Jangan seboleh-bolehnya jangan begitu. Selesaikan dahulu. Kalau ada masalah yang tidak boleh selesai, bincang bersama guru pembimbing dan juga pensyarah pembimbing. Kalau guru pembimbing tak boleh selesaikan juga, sebab kita tahu kita berurusan dengan sekolah yang mempunyai kroni dan masing-masing mempunyai etika-etika sendiri. Maksudnya pandangan-pandangan sendiri. Kadang-kadang sekolah yang besar ada puak-puak sendiri pula. Ini adalah realiti. Jadi kalau boleh selesaikan tanpa melibatkan media sosial. Okey. Tapi disebabkan media sosial ni walaupun ada baik dan buruknya, disebabkan jadi kita Puan Manisa, saya boleh beritahu kita Jabatan Matematik ada projek untuk pelajar praktikum ambilan Jun 2020 ni, fasa pertama, kita akan mewajibkan setiap pelajar untuk membuat satu video pendek TikTok berkenaan dengan pengajaran yang diajar. Maksud dekat sekolah awak mengajar tahun 2 matematik, you kena createkan satu contoh pembelajaran penambahan contohnya menggunakan aplikasi TikTok yang mana kita akan buat secara pertandingan. Habis praktikum nanti kita akan menilai dan mana yang terbaik kita akan berikan hadiah. Itu adalah cara terbaru untuk ingat media sosial boleh menjadi pedang dan juga boleh menjadi batu yang menghempap. Jadi kena tahu. Okey. Sebenarnya saya ada satu soalan nak tanya, tapi tak apalah, mungkin dah lambatlah. Saya balikkan semula kepada pelajar-pelajar untuk berfikir bagaimana untuk menguruskan keuangan yang baik ketika praktikum. Itu pun penting. Sebab nak beli ABM, nak beli itu, nak beli ini. Jadi kat situ perlu ada satu
pengurusan pembelajaran, ya, pengurusan pembelajaran atau pengurusan keuangan yang baik, ya, terhadap pada mungkin nanti boleh PM lah, doktor mungkin tak boleh lah sebab privacy sikit, ya, mungkin kakak Jun, ya, kakak Jun, ya, nanti boleh PM kepada macam mana nak menguruskan. By the way, Syairah pun bawah seliaan saya dan dia seorang pelajar praktikum yang baik, ya, sebab tu saya pilih dia untuk menjadi pengacara, ya. Mungkin saya pun satu lagi, mungkin ini saya pun masalah, Syairah pun tahulah, ya, bila saya bercakap saya tidak boleh berhenti. Mungkin ini adalah ciri-ciri baik seorang guru, ya. Satu keyword yang paling saya pegang daripada saya mengajar pada tahun 2008, saya mengajar tahun 2008, 2011 saya masuk ke IPG atas tiket cemerlang. Lepas tu, apa yang saya pegang sebagai pengajaran di IPG dan sekolah, guru, a good teacher is a good actor. Macam tadi Dr. Ikram ada cakap, walau ada masalah apa-apa di sekolah dalam fikiran, masuk you kena be positif, you kena berlakon. Ya, masuk kelas tu kalau ada gaduh dengan suami, kalau dah berkahwin, ya, gaduh dengan makwa atau pakwa, itu tidak dibenarkan sepanjang belajar di sepatutnya, ya. Ataupun masuk ada bebanan hutang sebab masuk MLM, ya, multi level marketing. Itu semua dilepaskan, tapi bila masuk ke dalam kelas, anda perlu berlakon untuk menjadi seorang yang hebat ketika menyampaikan ilmu. To be a good teacher, you must be a good actor. Itu yang saya pegang. Ya? Okey. Ada lagi tak? Banyak sebenarnya, tapi dah pukul 9.49, saya pun ingin tidur. Ya? Okey, saya kembalikan semula ke Syairah. Ya? Terima kasih kepada Puan Manisah juga dan kepada semua sekali, Howard, Atirah, ya, kerana telah memberikan dan mengadakan program yang sangat istimewa ini. Ya, saya kembalikan semula ke Syairah. Terima kasih Syairah. Tan Sio Joy angkat tangan. Tak apa, besok saya jawab. Dah malam. Okey. Terima kasih Encik Afian atas kata-kata dan ucapan sebentar tadi. Betul. Kita perlu yang kita perlu highlightkan di sini adalah penggunaan media sosial itu sendiri, sebab sekarang semua nak kejar, tak adalah kejar famous, tapi yang gitulah. Okey, terima kasih Encik untuk perhatian pelajar. Anda boleh mengisi borang kehadiran pada link yang disediakan di bahagian mesej. Okey, sebagai tanda kenang-kenangan, para hadirin diminta membuka kamera untuk sesi fotografi kita. Okey, diminta semua untuk buka kamera dan saudari Ziawi akan lead sesi fotografi kita. Persilakan. Sila semua orang buka kamera sekejap. Okey, sekarang saya screenshot, saya sudah start screenshot. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua. Okey, terima kasih saudari Ziawi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah forum perkongsian praktikum kita pada malam ini. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel kita, Dr. Ikram dan juga saudari Jun atas perkongsian yang cukup besar bagi pelajar-pelajar, serta terima kasih kepada pensyarah-pensyarah serta AJK dan semua pelajar atas kesudian hadir bagi menjayakan program forum perkongsian praktikum anjuran Jabatan Matematik ini. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur kata atau bicara sepanjang pengendalian majlis ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.